Sungguh bunga keroja buat hiasan di hari raya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Alia binti Yaakob. Saya bersekolah di SMK Methodist Tanjung Malim. Kod sekolah saya ialah AEBA 001. Saya amat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah novel yang telah saya baca berjudul Terima Kasih Luka. Di dalam novel ini terdapat heterogen nilai murni yang sangat menarik serta sinonim dengan hubungan kekeluargaan pada dasawarsa kini. Buku ini merupakan hasil karya daripada seorang penulis yang bernama Hasif Ryan. Ia diterbitkan pada Februari 2023 oleh Iman Publication. Terima Kasih Luka mempunyai 467 halaman bercetak dan terdapat 30 bab yang menceritakan tentang ketabahan dan kesedaran setiap ahli keluarga dalam memaafkan akibat daripada luka yang telah lama terpendam yang membuatkan mereka saling menyakiti tanpa sedar. Buku ini berharga RM30 di Semenanjung Malaysia dan RM33 di Sabah dan Sarawak. Menurut perspektif saya, buku ini amat berpatutan dan mampu milik bagi setiap pelajar. Tema yang membuatkan saya berasa amat tertarik di dalam novel ini ialah tanggungjawab seorang ketua keluarga terhadap anak-anaknya dan nilai keinsafan dalam diri setiap individu. Cerita dalam novel ini sangat menyentuh hati saya. Ia mengisahkan tentang perubahan kehidupan 3 orang anak beranak setelah kematian ibundanya sejurus melahirkan anaknya Naura. Mari saya ceritakan serba sedikit tentang luka mereka sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut. Sebagai anak sulung, Poji menghadapi masalah terpendam kerana seringkali dipandang sebagai penggalas tanggungjawab keluarga walaupun mempunyai keberadaan seorang ayah di rumah. Di sisi lain, Naura merasa dibenci oleh keluarganya kerana berasa bahawa dia yang bertanggungjawab ke atas kematian ibundanya sendiri. Karim semakin jauh setelah kematian isterinya dan membuatkan Karim kehilangan kepercayaan dari anak-anaknya sendiri. Walhal, sebenarnya Karim tidak bermaksud untuk berbuat sedemikian. Rasa takut melingkupi dirinya. Takut bahawa mendekati Naura akan mengimbau kembali memori kepergian isterinya. Perasaan pahit ini menyebabkan Karim tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Meninjau seterusnya ke arah yang lebih mendalam, Poji mempunyai hasrat untuk meneruskan pelajarannya ke tingkatan 6 yang mempunyai asrama penuh. Namun, bapanya Karim berpendapat sebaliknya dan merasa berang akan keputusannya itu. Kerana sering tersepit dalam pergaduhan mereka, Naura mula merasakan dirinya sebagai beban keluarga. Dia merasakan bahawa semua orang ingin melepaskan tanggungjawab dalam menjaga dirinya. Dalam pada itu, Naura secara diam-diam menjual lilin aromaterapi dengan harapan dapat mengurangkan tekanan yang dirasainya di rumah. Dia menjual lilin tersebut di rumah Awud tanpa pengetahuannya merupakan seorang pengedar dadah. Namun, tindakan ini akhirnya diketahui oleh Poji. Suatu hari, Naura tiba-tiba menghilang dan ini membuatkan Poji berasa sangat khawatir. Kerisauan Poji bertambah apabila dia mengetahui bahawa Naura terlibat dengan seorang penjenayah bernama Awud. Tanpa pengetahuan Naura, Awud telah mencampurkan dadah ke dalam lilin-lilin yang dijual oleh Naura. Akibatnya, Naura secara tidak langsung terjerat dalam penyalahgunaan dadah kerana menghidu aroma lilin tersebut. Kesan sampingan dadah ini telah menyebabkan Naura ditahan dalam wad selama beberapa minggu. Peristiwa ini akhirnya menjadi titik tolak antara Naura dan Poji untuk menyedari bahawa ayah mereka masih mengambil berat tentang mereka. Luka-luka emosi yang terpendam dalam diri mereka kian menyembuh apabila ayah mereka mula menyedari kesalahan dan memohon maaf atas kelakuannya. Karim akhirnya mula meredai pemergian isterinya. Pengajaran yang saya dapat petik daripada cerita ini ialah kegigihan dan ketabahan Poji, Karim dan Naura dalam menghadapi setiap permasalahan yang tersembunyi dalam diri mereka.
sifat keberanian mereka dalam berterus terang mengenai perasaan yang terpendam telah membawa kepada proses keinsafan yang berlaku dalam diri mereka. Ketekunan dan ketabahan anak-anak mereka, meskipun seringkali dimarahi oleh Karim, pada awalnya amat saya kagumi kerana mereka tidak ingin menderhakai kepada bapa mereka. Akhir sekali, saya ingin menyatakan bahawa buku ini memiliki jalan cerita yang sangat baik dan amat mudah untuk difahami. Sekian, terima kasih.